Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans-fans Harimau Malaya. Kita berjumpa lagi hari ini untuk satu sesi temu bual yang eksklusif bersama seorang atlet yang sebentar lagi saya akan kenalkan kepada anda. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita minta kerjasama anda semua untuk follow kami di semua saluran media sosial kami, termasuk website kami di harimaumalaya.com.my. Kalau media sosial itu jangan lupa tekan loceng supaya anda tak terlepas sebarang konten-konten baru yang akan kami uploadkan. Okey, hari ini saya bersama dengan seorang atlet Ratu Pecut Negara, pemegang rekod kebangsaan untuk 100 meter wanita. Seorang yang baru menerima berita yang mengejutkan apabila digugurkan daripada program podium baru-baru ini. Baiklah, saya bersama dengan Zai Datul Husnia. Sihat Zai hari ini? Alhamdulillah sihat. Okey Zai. Zai bila dengar berita pengguguran tu mesti Zai ada rasa hampa, rasa sedih bila digugurkan. Ada tak rasa marah, rasa unfair ataupun Zai sendiri menangis masa tu? Rasa benda ni melampau tak? Atau rasa benda ni tak menunjukkan penghargaan kepada seorang atlet macam Zai? Okey. Sebenarnya nak cakap perasaan rasa macam nangis tu taklah bila dapat berita tu, tak ada lah rasa nangis, tapi lebih kepada terkejut lah sebab Zai Dato baru start training after injured dekat setahun lebih tak berlari daripada 2020. So 2021 pun hujung tahun tu pun Malaysia close, Zai Dato lari. Masa tu preparation untuk Malaysia Cruise tu hanya 2 bulan sahaja Zai Dato prepare. So memang rehab daripada Institut Sukan Negara pun lepas Zai Dato bulan 10 masa tu. So bila lepas bulan 10 awal bulan 10 tu baru Zai Dato start training dengan coach Bala Murugan lah, yang coach di dalam program lah. So masa tu tidak ada masalah lah sebab Zai masih lagi dalam program. Jadi bila start training tu Zai kena training betul-betul struggle lah sebab 2 bulan je untuk compete di Malaysia Close. Bagi acara 100 dan 200 memang acara favourite Zai Dato. So bila Zai Dato dah tunjukkan prestasi, agak macam di landasan yang betul lah sebab Zai Dato compete Malaysia Close tu, tapi dengan jangka masa 2 bulan tidak cukup untuk kita perform habis-habisan. So itu amat terkejut lah sebab tidak diberi peluang untuk di dalam program lagi. Jadi Zai Dato lebih mengharapkan fasiliti lah, if tak ada dalam program pun dapat fasiliti di Majlis Sukan Negara dan juga Institut Sukan Negara pun dah cukup baik sebab training di track MSN tak ada masalah kalau tidak ada dalam program. Jadi perasaan lebih kepada terkejut lah. Rasa-rasa Zai lah kan. Kenapa mereka ni boleh buat keputusan yang macam tu? Maksud Zai tadi kan dah betul berada dalam track yang betul, dalam persiapan yang betul, tapi kenapa suddenly ada berita macam ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Itu saya tak pasti sebab sebelum ni saya memang dengan ISN, 100% dengan ISN. So bila 100% dengan ISN, bila masuk start training balik 2 bulan, so tu yang jadi macam mungkin mereka ingat saya dah lama start training, so mungkin mereka tak tahu yang saya baru start training. Jadi benda tu agak bukan nak cakap agak keterlaluan, tapi macam terasa jugalah kan. Jadi saya ada orang MSN dan juga Persatuan KOM mempertimbangkan baliklah dari segi program ni. Maksud Zai tu sebenarnya, kalau kita tengok dari segi komen netizen pun, mereka pun ramai yang rasa benda ni unfair. Sebenarnya Zai rasa benda yang sama tak? Benda ni memang unfair? Actually lebih kurang tu jugalah, tapi Zai lebih kepada tak nak dengki kepada orang. Maksudnya Zai lebih fikir positif. So
sasaran Zai hanya sekarang ni keep training sahaja, sebab Zai masih lagi di bawah coach yang sama, coach program yang sama, sebab coach terlalu concern dengan Zaidatul sekarang ni, sebab Zaidatul tidak ada dalam program. Dia banyak merisaukan Zaidatul tidak dapat menggunakan fasiliti di MSN dan juga ISN. Contoh macam massage, ice bath dan juga gym di dalam di MSN lah. So dia sangat risau tentang tu. Masa yang kejohanan close tu kan, mungkin masa tu pencapaian mungkin tak seperti yang mereka harapkan lah tu kan. Tapi mana ada atlet kalau pergi bertanding pun nak gagal. Semuanya mesti nak buat yang terbaik. Apatah lagi kalau ialah nak dapat emas kan, yang terbaik lah maksudnya. Tapi dalam masa yang sama, atlet pun sebenarnya kena fikirkan periuk nasib dia orang sendiri. Betul tak? Jadi dalam hal macam ni, saya tak rasa kalau atlet sahaja yang perlu dipertanggungjawabkan. Sebab kebajikan atlet tu sendiri mungkin tak betul-betul dijaga. KOM, MSN, KBS atau pihak tertentu, mereka sepatutnya bertanggungjawab jugalah. Mereka tak salah langsung ke dalam hal-hal macam ni? Okey, bagi pendapat Zaidatul, itu sebab Zaidatul sebagai atlet, tugas seorang atlet adalah untuk menjalankan tugas dia, iaitu training, betul tak? So bila training, Zaidatul tugas Zaidatul hanya menjalankan tugas Zaidatul adalah training. So itu biarlah pihak atasan yang menjawabnya lah, sebab Zaidatul tak nak menyalahkan semua pihak. So cuma Zaidatul cuma meminta satu je. Elang tidak diberikan kepada Zaidatul pun tidak kisah, cuma fasiliti yang Zaidatul mintakan sebenarnya. Fasiliti yang Zaidatul maksudkan tadi. So bagi pihak MSN, KBS dan juga Persatuan KOM, Zaidatul tak nak menyalahkan mana-mana pihak, sebab Zaidatul tak tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah, sebab tugas seorang atlet hanya menjalankan tugasnya, iaitu training. So bila dah besar macam ni, Zaidatul rasa macam alamak, salah aku ke, padahal Zaidatul digugurkan mungkin salah satunya sebab Zaidatul tak perform Malaysia Close tu, sedangkan Zaidatul baru training 2 bulan sahaja, tanpa mungkin ada setengah pihak tidak tahu yang Zaidatul baru just start training after the surgery, sebab Zaidatul surgery 2 kali. Masa 2020-21 tu Zaidatul surgery 2 kali. Zaidatul tak tahu lah report Zaidatul daripada ISN tu ataupun daripada Persatuan sampai ke tangan MSN ataupun tidak. Tapi rasanya mungkin sampai kot. Mungkin diorang dah buat kronologi, tapi Zaidatul tak tahulah mana pihak yang salah, mana pihak yang betul. So Zaidatul tak nak menyalahkan semua pihak. Cuma Zaidatul mengharapkan persatuan iaitu KOM lah bagi kelonggaran Zaidatul untuk training di dekat di MSN lah, fasiliti yang diguna di MSN tu. Zaidatul, saya sendiri yang dengar ni, saya rasa tersentuh bila Zaidatul kata kalau tak ada allowance pun tak apa, asalkan boleh dapat guna facilities. Okey, kalaulah tetap tak boleh juga guna facilities, macam mana Zaidatul? Sebab sekarang ni Coach Zaidatul dah minta tolong kepada Ketua Jurulatih iaitu Cikgu Mansyaha untuk menolonglah macam atlet yang telah digugurkan ni untuk boleh diguna pakai fasiliti di MSN, tapi sekarang masih tidak ada khabar berita lagi, sebab mereka pun sekarang masih tengah settlekan orang yang dalam program dahulu dan yang digugurkannya kemudian. So macam kita kena tunggu telah, biasalah itu proses diorang kan. Jadi Zaidatul hanya sekarang menunggulah, sebab sekarang ni Zaidatul still training, keep training under program coach sekarang lah, coach yang dalam program, sebab dia stay concern dengan Zaidatul. So sekarang ni training di track tidak ada masalah, cuma facility lah, tapi Zaidatul mengharapkan lah yang mereka boleh pertimbangkan lah benda tu. Walaupun Elang actually tak ada masalah pun untuk Zaidatul, cuma yang masalahnya facility lah. Macam kita mesti nak tengok biomekanik kita lah, yang kita betul tak, mesti kena ada benda tu. So baru kita tahu kesalahan kita ketika berlari, yang itu untuk olahraga lah. Untuk sukan lain mungkin diorang pun ada biomekanik diorang. Itu yang penting untuk Zaidatul sebenarnya. Okay, Zaidatul tadi ada sebut pasal allowance. Kita pun dapat maklum allowance sebenarnya pun tak besar mana, ciput je.
Dan sekarang pula, apatah lagi sekarang ni dikurangkan lagi. Kita dapat dengar daripada Rezam Shah sendiri, dia kata allowance yang diterima cuma 800 je sebulan. Macam mana nak tanggung keluarga, anak lagi. Kalau kerja kat McDonald pun mungkin dapat lagi tinggi. Kan? So, apa pendapat Zaidatul lah untuk layanan yang macam ni? Macam Rezam tu di ranking kedua Asia, kalau setiap kejohanan pun ada pingat. Macam Zaidatul sendiri pemegang rekod negara, adakah layanan ni adalah layanan yang sewajarnya untuk anda? Bagi pendapat Zaidatul itu tak sewajarnya lah, sebab kudrat untuk seorang atlet tu memang sangat-sangat orang cakap masa dia tu memang habis masa dia kat latihan, betul tak? So bila habis ke masa latihan, itu je dia punya periuk nasi. Dia tak buat benda lain dah sebab dia bagi 100% kat situ. So bila dia cari kerja lain, dia tak boleh fokus kat training, betul tak? So memang kat situ je kerja dia orang. So latihan tu lah kerja mereka lah. Macam Abang Raizam katakan tadi, dia dah berkahwin, dah sudah ada anak. 800 tidak cukup untuk dia lah. Macam nak kata kesian tu agak lah, sebab yelah dia pun kita tahu dia memang dah dekat 20 tahun dalam industri sukan olahraga, so dia lebih berpengalaman daripada Zaidatul. Jadi saya tahulah dia punya training macam mana, cara dia pergi, saya pun pernah pergi overseas training dengan dia, so saya tahu apa yang dia buat. So bila allowance yang diturunkan ni, bagi saya harap KBS, MSN boleh pertimbangkanlah untuk naikkan sedikit, sebab macam tak berbaloi lah untuk diorang training hari-hari. Kiranya hari Ahad je, tu pun kalau Ahad pun diorang training juga memang tidak berbaloi lah untuk mereka lah. Ini yang dalam program, yang tak dalam program kita tak tahu, betul tak? Jadi bagi saya pertimbangkanlah sedikit. Bila tadi Zaidatul kata training tu boleh katakan sepanjang masa training kan. Jadi boleh katakan pagi, petang, siang, malam, full time training dengan poket yang kosong. Dalam masa yang sama pula, mungkin tengok kalau kawan-kawan sebaya Zaidatul dah mengejar karier masing-masing, dah berkembang, mungkin ada yang dah kaya dah pun. Tapi anda semua masih setia, tekun menjalani latihan dengan poket kosong. So, dengan pengorbanan semua tu tiba-tiba digugurkan pula. Apa akan jadi Zaidatul kalau lepas ni facilities pun tak dibenarkan guna? Adakah perancangan untuk cari kerja lain ataupun terpaksa melupakan hasrat terus sebagai atlet? Macam mana Zaidatul? Tidak, bukan macam tu. Sebab macam saya, saya mewakili Angkatan Tentera Malaysia. Saya ATM, under ATM. Jadi saya memang mewakili Angkatan Tentera Malaysia kalau pergi ke kejohanan pun. Dan juga saya pun masih lagi belajar. Di Universiti Putra Malaysia. Jadi saya sebelum ni saya banyaklah tangguh semester untuk demi training ni lah, untuk training ni. Tapi bila saya injured, so saya memang hold sikit lah. Maksudnya saya dah, lagipun masa saya injured tu pun memang PKP. So bila PKP tu memang ngam lah untuk saya recovery apa semua. So jadi macam saya tak ada masalah lah untuk tu, sebab saya memang ada pendapatan di ATM juga. Tapi yang memang 100% dengan allowance MSN saja tu memang membimbangkan lah untuk ramai tak atlet yang memang 100% berharap pada allowance MSN tu? Ramai tak atlet yang macam tu? Ramai je sebenarnya, ramai sangat. Kalau diikutkan olahraga ni memang ramai sangat. Sebab mereka ni memang 100% training lah untuk negara lah, di Majlis Sukan Negara. Tapi yang tak tahulah, saya saya pun telah digugurkan. Yang ada dalam program pun dah bersuara 800 elang. Yang saya ni yang telah digugurkan ni lagilah nak kata sedih pun sedih lah juga. Tapi sebab lebih kepada terkejut lah benda tu. Tapi saya percaya sedih tu sebenarnya bukan kecil. Sedih tu besar. Sedih tu kuat juga kan? Sebab saya fikir macam SEA Games pun dah tak lambat. Mesti kita nak abaikan benda-benda yang
yang negatif benda ni. Saya jadikan benda ni positif and saya stay keep training je sekarang. Cakap pasal Sukan C, so tahun depan ada Sukan, tahun ni ada Sukan C, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, nanti ada Olympic Paris juga. So tiba-tiba bila dapat berita digugurkan ni, macam impian tu macam tiba-tiba berkecai lah. Kan, betul tak? So selepas susah payah selama ni, rasa-rasa pengorbanan tiba-tiba berkecai ni jadi berbaloi tak? Ataupun rasa dah hilang harapan lah? Sebab bila hilangnya cita-cita ni, macam kita juga menghampakan orang-orang yang selama ni support kita. Keluarga kita, family kita, kawan-kawan, peminat-peminat sukan olahraga sendiri terutamanya. Impian tu memang tak berkecai lagi lah, sebab sekarang Zara tu keep training lagi, keep training di bawah coach yang sama. Sebab sekarang macam Zaidah tu cakap, coach stay concern tentang Zaidah tu sebab dia tahu Zaidah tu sekarang dah pulih daripada kecederaan, 100% pulih daripada kecederaan dan dah start training balik. So 2 bulan untuk training, untuk perform balik memang sukar, betul tak? Jadi dia pun ISM pun monitor saya, so dia orang tahu saya punya prestasi macam mana. Jadi impian tu memang tak percaya lagi sebab saya still keep training untuk sukan, untuk melayakkan diri ke sukan terbesar pada tahun ni. So bagi saya tak ada masalah pun kalau saya rasa macam diorang tidak mengambil saya untuk masuk dalam program, tapi tolong memberikan saya fasiliti lah di Majlis Sukan Negara. Itu je saya harapkan. Tapi macam mana kalau dia tak bagi juga? Kalau dia tak bagi tu saya cari inisiatif yang lain lah. Contoh kalau track boleh pakai, gym mungkin saya boleh buat gym di luar ke untuk gunakan duit sendirilah, cakap. Itu je lah inisiatif. Ataupun mana tahu kalau ada yang sponsor yang nak sponsor ke, insyaAllah lah kalau orang nak sponsor. Tapi buat masa sekarang kita kena cari inisiatif sendirilah untuk kita nak maju ke depan and masuk balik dalam program. Saya memang tersentuh dengan semangat Zaidatul. Betul, dia luar biasa lah sebab kesungguhan tu mengatasi macam halangan-halangan yang ada kan. Tapi biasa kita dengar orang kata there's calm after storm lah. Tapi selalu juga kita dengar orang kata majulah sukan untuk negara. Tapi dalam keadaan sekarang mungkin Zaidatul kena fikir majulah sukan untuk diri sendiri dulu. Kalau diikutkan macam itulah, majukan sukan untuk diri sendirilah sebab kita pun tak ada dalam program kan. Jadi macam nak tak nak diri sendiri yang kena paksa. Maksudnya cari inisiatif sendirilah, macam tu. Sebab kita atlet kan, so bila macam saya pun baru start training, so baru nak meningkat naik, tapi tiba-tiba digugurkan. So macam takkan nak patah hati dah pergi sampai sejauh tu, betul tak? So macam sekarang ni sekarang pun coach pun masih lagi kuarantin di Majlis Sukan Negara. So sekarang saya pun training di Bangi Center je lah. Tu pun bersama tim-tim Angkatan Tentera Malaysia yang lain lah, sebab mereka pun sekarang tengah training untuk Maksak Game. Jadi saya follow mereka lah. Dan program yang coach berilah. So start minggu depan saya boleh masuk MSN tapi menggunakan track sajalah. Facility belum diberitahu lagi boleh pakai ke tak. Saya tu rasa sekarang ni macam mana dengan harapan untuk sukan olahraga ya? Sebab nama-nama yang digugurkan tu pun nama-nama besar sebenarnya, nama-nama yang berpotensi. Zaidatul sendiri, Elina Goliying, Nixon Kennedy, Akil Yasmin dah out kan. So berapa je harapan yang tinggal? Rezam, maybe. Macam mana harapan untuk sukan olahraga ni? Itu saya tak pastilah sebab yang pasti sekarang ni saya harap mereka akan terus jangan give up lah sebab orang cakap macam keep training lah, walaupun yelah yang dalam program pun Elang pun dah turun kan, cuma pingat emas saja yang dikekalkan 2000. Jadi bagi saya benda tu kita jadikan satu semangat lagi lah untuk berjuang lah, sebab mereka masih lagi dalam program, so mereka masih lagi diberikan kemudahan. Contoh pergi game competition di luar negara, mereka boleh lagi sebab mereka under program. Yang tidak ada dalam program, memang program dia memang
hanya berlari di dalam negeri sajalah untuk kita melayakkan diri ke sukan besar, betul tak? Jadi bagi Zadatul, sekarang Zadatul fikir tentang diri sendiri je dulu, sebab tak nak fikir tentang orang lain, sebab kita digugurkan. Mereka yang masih dalam program masih selesa lagi, cuma Elang sajalah yang masih mereka fikirkan, sebab mereka dah ada macam Abang Raizam, dah ada anak bini, so yang tu memang sakit untuk dia. Yang macam yang belum berkahwin, yang memang 100% kat Majlis Sukan Negara, so yang tu mereka tak ada masalah sebab makan diberikan, fasiliti diberikan, track diberikan, so tak ada masalah tentang itu. Tapi yang dah berkahwin ni, itu memang bagi saya MSN dengan boleh pertimbangkan lagi lah. Okay, saya rasa soalan saya cukup setakat ini. Terima kasih sangat kepada Zaidatul sudi berkongsi perasaan, pendapat yang banyak angle yang sebenarnya kita pun tak dapat info. So daripada penjelasan Zaidatul tu, saya percaya peminat lebih faham situasi sebenar. Terima kasih banyak Zaidatul. Kami di Harimau Malaya memang akan doakan Zaidatul dapat melalui waktu-waktu sukan ni, dan kita nak tengok sangat Zaidatul terus mengharumkan nama Malaysia, dapat capai cita-cita Zaidatul dan kembali ke track untuk demi Malaysia. Boleh Zaidatul ya? Semangat teruskan ya. InsyaAllah. Terima kasih bang. Terima kasih. Assalamualaikum Zaidatul. Salam.